Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu pendakwaan terpilih dan isu Jana Wibawa yang konon-kononnya untuk membantu orang Melayu dan Bumi Putra. Kita lihat daripada isu pendakwaan terpilih. Apa yang kita boleh lihat hari ini, apabila kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memerintah, maka satu persatu kita lihat memang betul daripada pihak pembangkang didakwa dan mereka yang bersekongkol juga didakwa. Ini adalah dilihat oleh rakyat yang telah pun dikelabui ataupun dipropagandakan oleh pihak pembangkang dengan hujah-hujah bahawa seolah-olah perkara ini memang betul. Tetapi rakyat harus melihat daripada satu sisi bahawa Jana Wibawa itu adalah satu badan yang telah pun dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang lalu. Konon-kononnya untuk membantu kontraktor Bumi Putra dan juga orang Melayu supaya tidak bankrupt. Tetapi kita boleh lihat siapa yang mendapat manfaat daripada Jana Wibawa ini. Ini adalah satu yang boleh kita lihat bahawa membohongi rakyat. Jana Wibawa yang kononnya membantu Melayu dan Bumi Putra, saya nak tanya, berapa orang Bumi Putra yang lain selain daripada Melayu dalam cerita ini? Ada Sabah Sarawak terlibat, Bumi Putra Sabah Sarawak. Berapa company daripada Sabah Sarawak yang terlibat dengan cerita Jana Wibawa yang dibohong oleh pihak-pihak Perikatan Nasional ini? Tak ada. Jadi inilah pembohongan mereka. Yang ada apabila seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Cina yang dimelayukan, Cina yang dibumi putrakan. Adalah isu hari ini. Apabila kita tengok seorang lagi Datuk yang ditahan reman 3 hari, yaitu Datuk Roy. Satu persatu mereka ini ditahan. Dan begitulah kalau kita lihat dalam kes Datuk Seri Najib dahulu, apabila beliau berada dalam kerajaan, beliau tak mengaku isuan MDB ini. Siapa yang membongkar isu ini pelan-pelan? Geng-geng Rafizi Lamli, yang mulakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya, benda ini memang betul terjadi. Hari ini rakyat mengakui. Hari ini mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah zalim. Dan konon-kononnya membuat pendakwaan terpilih. Dinafikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen hari ini. Bahawa jangan gunakan agama. Jangan gunakan hujah-hujah yang seolah-olah Perdana Menteri mengeluarkan arahan. Dibuktikan. Ini adalah kenyataan tegas yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini. Tetapi pihak pembangkang memainkan isu ini sehingga ingkan boleh mempengaruhi rakyat. Kita lihat isu pendakwaan terpilih ini. Kalau inilah sikap Perikatan Nasional apabila menjadi kerajaan yang lalu, mempertahankan rasuah, apabila kawan-kawan mereka, sekutu-sekutu mereka sewenang-wenangnya menjarah duit negara untuk kepentingan pribadi, apakah rakyat bersetuju dengan cara yang dibuat oleh pemerintahan Perikatan Nasional ini? Kenapa sewaktu mereka tidak ada pendakwaan? Bagaimana mereka nak mendakwa Pakatan Harapan jika tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan? Pemimpin Pakatan Harapan tidak melakukan rasuah. Mungkin ada dulu di dalam kalangan Pakatan Harapan yang mungkin ikut sama dalam perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi semuanya telah pun rakyat tahu menjadi kata. Itulah geng-geng Skitul yang telah pun melompat ke geng-geng ini. Jadi terkumpulnya orang-orang yang pada saya, pemimpin-pemimpin yang tidak berapa bagus ini tadi, yang buah buruk daripada parti, semua dah berada di Parti Perikatan Nasional. Itulah hasilnya yang kita lihat hari ini. Jadi kita harus ingat sebagai rakyat bahawa mereka yang lompat dahulu adalah kerana waktu itu kita tahu mereka diugut, mereka diancam dan sebagainya. Jika tidak bersama dengan mereka, maka tindakan oleh SPRM nak siasat, polis nak siasat waktu itu, melompat mereka satu persatu. Dan sebahagian mereka mendapat kadimah yang mana kita tahu jawatan, pangkat, dan yang mana juga kita dengar bahawa harga durian waktu itu. Jangan kita lupa, ini adalah permainan politik yang PN pertahankan sewaktu mereka memerintah. Hari ini nak cerita keburukan kerajaan yang ada, tak ada.
kerajaan yang terbentuk hari ini, walaupun Pakatan Harapan tidak mencukupi majoriti, tetapi ia adalah kerajaan yang sah daripada depan. Kerajaan yang membuat pembentukan daripada hasil mereka mengambil daripada parti-parti yang mana mengikut kita punya demokrasi, mengikut kita punya RUU anti lompat parti, dan akhirnya terbentuk majoriti 2/3 itu. Dia tidak seperti mana yang dimahukan oleh Perikatan Nasional, yaitu melawan arus dengan cara mereka adalah tidak mencukup komponen dia punya jumlah ahli parlimennya cuma ada 74 orang, tetapi berlagak seolah-olah mereka adalah satu komponen yang besar. Padahal yang terbesar adalah Pakatan Harapan. Itu pun sampai hari ini pemimpin mereka ini tergila-gila nak jadi kerajaan. Mereka mengkritik kerajaan yang ada hari ini. Kita lihat mereka kata kerajaan ini akan tumbang dan sebagainya. Saya nak tanya, sekiranya kerajaan ini tumbang, Parti Perikatan Nasional ini nak bergabung dengan parti mana? Untuk menjadikan 112 kursi. Adakah mereka nak bergabung dengan UMNO? Adakah mereka nak bergabung dengan GPS? Adakah dia nak bergabung dengan GRS? Ataupun gabungan-gabungan kecil yang lain? 74 kursi, nak bergabung sana, nak bergabung sini, hari ini bukan satu perkara yang mudah. Pengalaman yang lalu, yang telah pun kita lihat, kenapa Pakatan Harapan itu boleh jatuh? Cuma ada satu sebab saja. Apabila Perdana Menteri itu meletak jawatan, maka kuja kancir lah jadinya. Hari ini berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat keabsahan di parlimen, yaitu majoriti 2/3. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meletak jawatan. Memang susah nak jatuh. Kita dah lihat pengalaman bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengelak untuk tidak nak letak jawatan. Dan akhirnya dikantoikan oleh Menteri Undang-Undang daripada PAS dalam parlimen dan beliau terpaksa letak jawatan. Itulah kronologinya. Kejatuhan mereka itu dijatuhkan oleh orang mereka kerana kerajaan yang mereka bentuk juga kerajaan yang boleh kita katakan kerajaan yang haram lah, seperti mana mereka katakan. Jadi hari ini mereka cuba mempengaruhi rakyat, konon-kononnya kerajaan yang ada ataupun hari ini penindasan kepada mereka zalim. Sebenarnya mereka ini menjadi kerajaan, mereka tidak mahu pemimpin-pemimpin ataupun mereka yang melakukan rasuah ini ditangkap. Hari ini kita dengar tiap-tiap hari ada berlakunya penangkapan yang melibatkan rasuah ini. Yang menjadi kekhawatiran kita rakyat ini, yang kita hari ini tempuh setiap hari adalah masalah ekonomi negara kita ini. Benda-benda ini berlaku adalah disebabkan oleh pimpinan politik kita yang sebelum-sebelum ini rakus menjarah untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka abaikan kepentingan rakyat. Hari ini mereka berkokok dalam parlimen berkenaan dengan isu rakyat. Kenapa mereka 33 bulan dahulu tidak berkhidmat sebaiknya untuk ekonomi rakyat? Sehingga kan rakyat begitu susah. Hari ini mereka sebut isu KWSP yang menyebabkan KWSP ini terpaksa dikeluarkan kerana kegagalan mereka. Mereka gagal mentadbir negara dan akhirnya jalan terakhir rakyat menggunakan duit sendiri. Tetapi dimainkan isu hari ini seolah-olah mereka ini hebat. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin lepas tangan, ingin mendapat ucapan tahniah daripada rakyat, mudah saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarkan arahan, KWSP dikeluarkan. Tetapi kita rakyat harus ingat bahawa masa depan kita yang terakhir adalah KWSP. Bukan hujah yang ada hari ini digunakan oleh wakil rakyat, pembangkang ini, untuk mereka mencari sokongan politik. So kita harus fikir-fikir, jangan kita ikut nafsu membuat komen berkenaan dengan isu-isu politik jika kita belum menerima hakikat bahawa politik yang ada hari ini adalah politik yang terbaik pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.